A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid semua. Kita pada minggu ini kita dah sampai kepada minggu keempat PDPR. Untuk hari ini kita akan mempelajari tajuk najis mutawassithah. Seperti biasa, sebelum mulakan kita punya kelas, kita akan membaca doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey. Pada tajuk yang minggu lepas, pada minggu ketiga, kita telah mempelajari tajuk najis di bawah tajuk pengertian najis dan najis muhaffafah. Untuk minggu ini kita akan mempelajari mengenai tajuk najis mutawassithah. Apa itu najis mutawassithah? Siapa tahu? Okay, kita tengok next dia. Okay. Untuk hari ini kita akan mengetahui tajuk mengenai pengertian najis mutawassithah, contoh najis mutawassithah, dan yang ketiga iaitu cara menyucikan najis mutawassithah. Apa itu pengertian najis mutawassithah? Okey, pengertian najis mutawassithah adalah najis selain daripada najis muhaffafah dan mughalazah. Ingat ya, najis selain daripada najis muhaffafah dan mughalazah. Apa itu najis muhaffafah? Najis, ingat lagi yang minggu lepas, najis iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang kurang umurnya daripada 2 tahun yang hanya minum susu ibunya sahaja. Manakala najis mughalazah adalah najis yang berat, iaitu apa dia? Iaitu contohnya adalah anjing dan babi. Oleh itu, pengertian najis mutawassithah adalah najis selain daripada najis muhaffafah dan mughalazah. Saya harapkan awak faham untuk tajuk pengertian najis mutawassithah. Okey. Apa itu contoh najis mutawassithah? Sebelum ni saya telah terangkan secara ringkas apakah contoh-contoh najis. Tapi untuk kali ini terangkan mengenai apakah contoh-contoh najis mutawassithah. Okey, apa dia? Okay. Yang pertama, contoh najis yang mutawassithah yang pertama adalah muntah. Apa dia? Muntah. Maksudnya apa yang dikeluarkan daripada kita punya badan, kita panggil dia muntah. Seterusnya adalah darah. Bukan tangan tu yang najis, iaitu darah yang keluar daripada anggota badan awak. Tak kisah sama ada dekat tangan ke, kepala ke, kaki ke, ataupun lain-lain anggota yang lain. Seterusnya adalah nanah. Okey. Untuk kesan kita ada pertamanya muntah, kedua darah, ketiga nanah. Okey. Seterusnya adalah arak. Sebelum ni saya terangkan mengenai apa itu arak. Arak adalah minuman yang memabukkan. Minuman apa? Minuman yang memabukkan. Hukum minum arak adalah haram. Kita tak boleh minum arak ni. Faham? Air lain boleh minum. Air arak, minuman-minuman yang memabukkan, kita tidak boleh minum. Seterusnya adalah bangkai. Bangkai ini adalah haiwan ataupun hidupan haiwan yang mati, sama ada bangkai ayam ke, bangkai tikus ke, bangkai apa lagi? Bangkai arnab ke, itu bangkai. Maksudnya kalau awak terpijak,
terjatuh dekat terbangkai tu kotor kan. Jadinya bila kotor kita perlu bersihkan. Okay. Seterusnya air kencing. Bukan air kencing bayi tadi. Air kencing contohnya awak pergi bilik air dan bila awak membuang air kecil, percikan air kencing terkena pada pakaian awak. Jadinya kita perlu bersihkan dengan air mutlak atau air paip. Seterusnya adalah tahi. Okay. Contohnya kalau kita terpijak mana-mana tai kucing, tai apapun jenis tai ataupun kita perlu bersihkan dengan air paip. Tapi macam mana cara kita nak bersihkan apabila kita terkena najis-najis ni? Macam mana tu? Awak akan mempelajari mengenai cara menyucikan najis mutawasithah. Apa dia? Kita akan mempelajari mengenai cara menyucikan najis mutawasithah. Apakah cara yang menyucikan najis mutawasithah yang pertama ini? Okey, yang pertama kita akan mengenal pasti najis mutawasithah. Macam mana kita nak tahu dan nak kenal pasti apakah itu najis mutawasithah ataupun tidak. Untuk kita tahu sama ada itu adalah najis mutawasithah ataupun tidak, kita kena tahu contoh-contoh najis mutawasithah. Kita tengok pada gambar seterusnya. Okay. Adakah jus yang ketiga jus ini adalah najis mutawasithah? Adakah dia najis mutawasithah ataupun tidak? Tidak. Okay. Seterusnya. Adakah tanah tu yang awak terjatuh tu di masa main basikal tu najis mutawasithah ataupun tidak? Ya, tanah bukan sejenis najis mutawasithah. Okey, seterusnya pasir. Pasir pernah nampak pasir kan? Okey, pasir adalahkah pasir ini najis mutawasithah? Bukan, pasir bukanlah sejenis najis mutawasithah. Tapi apakah itu najis? Apakah cara macam mana kita nak tahu itu najis mutawasithah? Contohnya, okey. Tahi. Adakah tahi termasuk kategori contoh-contoh najis mutawasithah? Ya, betul. Tahi adalah termasuk dalam kategori contoh-contoh najis mutawasithah. Antara contoh najis yang lain seperti nanah, darah, muntah. Dan ada beberapa contoh yang lain. Contoh yang kedua ataupun cara menyucikan najis mutawasithah yang kedua adalah menghilangkan najis terlebih dahulu. Macam mana kita nak menghilangkan najis terlebih dahulu ni? Macam mana cara dia? Cara kita boleh melap dia dengan kain yang bersih. Contohnya atau kita terkena air kencing, terkena nanah, terkena darah dan beberapa jenis contoh yang lain. Kita boleh ambil kain ataupun tuala yang bersih dan lap dulu bahagian yang terkena kotoran tu. Okey. Seterusnya, macam mana apa lagi benda yang kita boleh gunakan iaitu contoh yang lain? Kita letakkan gambar tisu. Kita boleh gunakan tisu. Selain itu kita boleh gunakan kertas. Apa-apa yang bersih yang boleh menyebabkan ataupun memberi kesan kotoran awak tu bersih boleh digunakan. Tapi contoh yang mudah adalah seperti kain tuala ataupun kain kecil, kain yang bersih boleh digunakan untuk membersihkan ataupun menghilangkan bahagian kotoran yang terkena najis. Yang ketiga adalah, apa dia? Okay, yang ketiga cara menyucikan najis mutawasithah ini adalah kita basuh tempat najis dengan air mutlak hingga hilang bau, rasa dan warna. Contoh, bahagian yang terkena percikan air kencing awak tu semasa awak membuang air kecil dekat sekolah. Contoh, dekat sekolah terkena dekat bahagian seluar. Jadinya ambil sikit air tu
hilangkan, letak dekat basuh sikit dekat bahagian terkena percikan air kencing tadi. Sampai hilang bau, rasa, kalau tak rasa kita tengok warna dan warna. Pastikan hilang bau, rasa dan warna menggunakan air mutlak. Bukan air Milo, bukan air oren, bukan air manisan yang lain. Okey, contoh ni. Kita basuh. Contoh, kalau kita terpijak tahi kucing, tahi ayam, kita boleh jirus dia dekat bahagian tempat yang terkena pada najis tersebut. Guna air apa? Air mutlak. Air mutlak tu air apa? Air paip. Boleh faham? Okey. Sebelum kita pergi kepada latihan, ingat pengertian najis mutawasitah adalah najis selain daripada najis muaffafah dan najis mughallazah. Contohnya ada 7 contoh, kalau tak silap, contoh najis mutawasitah. Okay. Dan kita kena tahu cara-cara menyucikan najis mutawasitah. Untuk latihan pada minggu ini adalah Ustazah bacakan senaraikan benda yang kotor dan najis di bawah. Senaraikan, pilih pada kotak yang diberikan ni, pilih jawapan ni, tulis pada kategori berikut dengan betul. Contoh, bagi kategori kotor, adakah darah ini dikategorikan kotor atau najis? Contoh, kalau awak rasa kategori darah ini kategori benda yang kotor, sila tuliskan dekat nombor ataupun ruang jawapan yang diberikan. Okey. Kedua, najis. Adakah sampah ini dikategorikan sebagai benda najis? Kalau awak rasa sampah ini dikategorikan sebagai benda najis, sila tulis pada ruangan jawapan yang telah disediakan. Sila pilih dengan betul, baca dengan teliti. Okey, itu sahaja pada minggu ini. Kita telah menyentuh, sebelum ini kita telah menyentuh tajuk secara umum najis. Seterusnya najis muhaffafah. Dan untuk minggu yang keempat ini kita telah mempelajari najis mutawasitah. Sekian saja pada pembelajaran kita pada hari ini yang bertajuk najis mutawasitah. InsyaAllah kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.